Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Nur Azhar binti Ahmad Safran ingin kongsikan sedikit sebanyak berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau ringkasnya kita panggil sebagai KPPB. Okey, jadi mengapa KPPB ini mula dilaksanakan di peringkat IPGM yang memberi sokongan kepada semua kampus untuk melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan diperluaskan kepada semua kampus dan juga pihak kampus membimbing ke sekolah. Okey, antaranya adalah sebab utama adalah untuk mencapai pelaksanaan pembelajaran bermakna. Okey, jadi apa sebenarnya yang dikatakan sebagai pembelajaran bermakna ini kalau kita lihat daripada konsep yang diketengahkan tentang pembelajaran bermakna ini adalah berkaitan tentang bagaimana anak-anak itu dapat menguasai, bukan saja menguasai pengetahuan kandungan ataupun kemahiran, tetapi mereka dapat menggunakan pengetahuan dan kandungan ini untuk mencipta sesuatu pengetahuan dan kemahiran yang baru dan digunakan dalam kehidupan. Ini yang kita perlukan, di mana anak-anak ini akan melalui pengalaman pembelajaran bermakna. Okey, justru itu bila konsep KPPB ini cuba diperluaskan, bukan saja di peringkat IPG, malah di peringkat sekolah, sementelahan pihak KPM sendiri melaksanakan program transformasi sekolah TS25 yang mana ia berfokus kepada pembelajaran bermakna juga. Justru itu pihak IPGM, IPGK dengan peranan pensyarahnya sebagai pembimbing instruksional cuba untuk bagaimana untuk mencapai pembelajaran bermakna ini di peringkat semua lapisan. Okey, jadi bagaimana untuk melaksanakan proses pembelajaran bermakna ini ataupun konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Okey, dia akan melalui beberapa proses perancangan sebagaimana yang boleh dilihat dekat sini secara ringkasnya dia merupakan satu aliran iaitu daripada kita lihat bagaimana guru ataupun pensyarah mereka akan melihat dia punya kurikulum ataupun kandungan yang akan dipelajari. Okey, kemudian daripada kandungan yang akan dipelajari oleh anak-anak ataupun pelajar itu tadi, para pensyarah ataupun guru akan cuba merungkai yang mana di sini guru seharusnya ataupun pensyarah seharusnya ada clarity atau kejelasan tentang kandungan yang nak dipelajari oleh anak-anak ni. Justru itu bila seorang guru ataupun pensyarah nakkan kepada clarity ataupun kejelasan kepada kandungan, perkara pertama yang ia harus laksanakan adalah mengenal pasti apakah perkembangan pembelajaran untuk sesuatu kandungan tersebut. Jadi perkembangan pembelajaran ini adalah urutan yang ada dalam standard kandungan. Kemudian seorang guru ataupun pensyarah itu akan lihat, kalau pensyarah mereka akan lihat bagaimana urutan perkembangan itu di dalam sesuatu RMK, sesuatu tajuk dalam RMK tersebut. Kalau bagi guru-guru sekolah, mereka akan lihat standard kandungan ataupun SKP tersebut, bagaimana dia punya urutan perkembangan pembelajaran bagi sesuatu
topik atau kandungan. Kemudian untuk seorang guru ataupun pensyarah tadi mendapat kejelasan, ia harus melihat dari perspektif pelajar. Apakah sebenarnya yang pelajar ataupun murid ini ingin belajar? Daripada situlah guru ataupun pensyarah tadi akan menetapkan apakah hasrat pembelajaran yang ingin dicapai untuk sesuatu kandungan. Dan seterusnya seorang guru ataupun pensyarah itu harus menetapkan apa sebenarnya kriteria kejayaan ataupun yang patut dipelajari oleh anak-anak tadi atau murid ataupun pelajar. Daripada tiga ini, iaitu bagaimana guru ni tadi atau pensyarah menyusun perkembangan pelajaran, kemudian menetapkan hasrat yang ingin dibelajar oleh murid, dan kemudian kriteria kejayaan, maka guru tadi akan memperolehi kejelasan. Jadi kejelasan ini sangat penting kerana hubungan kejelasan ini antara guru dan kandungan memainkan peranan utama. Bagaimana guru tadi akan tahu apa yang akan dipelajari oleh anak-anak muridnya. Okey. Seterusnya dalam proses perancangan untuk mereka bentuk pembelajaran bermakna ini, apabila guru tadi ataupun pensyarah telah ada kejelasan tentang apa yang ingin dipelajari oleh anak-anaknya, anak murid ataupun pelajar-pelajarnya, maka guru ataupun pensyarah tadi akan melaksanakan backward design, iaitu satu reka bentuk yang mana perlu mendahului dia punya tugasan, merancang, mendahulukan pentaksiran terlebih awal daripada pelaksanaan pedagoginya. Dan semasa guru merancang secara backward design ini, perkara pertama yang mereka akan kenal pasti adalah apakah the big idea, idea-idea utama dan juga essential question selain daripada backward itu sendiri. Dan kita katakanlah ini adalah proses merungkai. Okay, nanti saya akan perjelaskan dengan lebih terperinci bagaimana proses merungkai ini boleh dilaksanakan. Okay, seterusnya dalam proses merancang reka bentuk pembelajaran anak-anak akan melibatkan beberapa model utama untuk seseorang guru itu ada kapasiti pedagogi dalam pembelajaran bermaknanya, iaitu ia harus mengambil kira model pembelajaran murid, kemudian mengambil kira juga kompetensi 6C, iaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity, citizenship, kemudian guru-guru juga ataupun pensyarah perlu juga mengambil kira model reka bentuk pembelajaran. Selain itu, untuk menentukan juga dari segi strategi ataupun tugasan pembelajaran, pensyarah ataupun guru perlu tentukan juga model 3E dan juga 3R. Okay, ini akan dijelaskan nantilah berkaitan dalam entry point. Dan akan terhasillah satu plan pembelajaran bermakna. Itu adalah merupakan satu proses perancangan dalam pembelajaran bermakna secara keseluruhan. Jika ia dilihat adalah satu proses bermula daripada kandungan atau standard kandungan, dan bagaimana guru atau pensyarah mencari kejelasan
dan melaksanakan backward design dengan mengambil kira beberapa model penting untuk menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. Okay. Untuk entry point KPPB ini, ya, ada beberapa entry point yang perlu dilalui, ya, dalam mereka bentuk pembelajaran bermakna. Okay, kalau dilihat daripada gambaran jernih KPPB ini, ya, ia ibarat laluan yang akan dilalui oleh guru ataupun pensyarah dalam merancang pembelajaran bermakna. Ya, okay. Kalau kita analogikan bahawa pembelajaran ini adalah satu perjalanan, ya, maka kita akan tanya 3 persoalan. Okay, apakah sebenarnya yang anak-anak itu akan belajar, bagaimana mereka akan belajar, dan macam mana mereka tahu mereka dah belajar. Jadi guru-guru dan pensyarah, ya, harus merancang dengan baik untuk membolehkan anak-anak ini menjawab 3 persoalan tersebut, ya, supaya mereka mengalami pembelajaran bermakna. Okey, jadi entry point yang pertama, iaitu entry point yang paling utama adalah entry point merungkai kurikulum, ya, ataupun merungkai standard. Jadi dalam melaksanakan merungkai ini, ya, kalau dilihat di sini, yes, TBI ataupun the big idea dan essential question, ya, serta backward design adalah merupakan tools ataupun perkara yang penting dalam merungkai. Ya, sebagaimana yang saya telah menyatakan sebelum ini, ya, selain daripada proses merungkai itu, guru kena betul-betul ada kejelasan dalam sesuatu kandungan pembelajaran, ya, yang mana mereka tentukan apakah perkembangan pembelajaran dalam satu kandungan, kemudian apa hasrat yang ingin dipelajari oleh anak-anak dan kriteria kejayaannya. Maka setelah daripada itu, guru ataupun pensyarah perlu, ya, menggunakan 3 tool utama ini dalam proses merungkai standard. Dan setelah tiga tool utama, ya, perkara utama iaitu the big idea, essential question atau soalan penting dan backward design ini digunakan, ambil kira juga bagaimana nak libatkan kompetensi pembelajaran bermakna kepada anak-anak ini. Ya, kerana kita tahu, ya, dalam sesuatu standard ataupun kurikulum itu hanya ada 2 perkara, ya, iaitu sama ada pengetahuan ataupun kemahiran. Okey, dan dua-dua perkara inilah pelajar perlu kuasai, ya, dan perlu gunakan pengetahuan dan kemahiran ini untuk mereka cipta satu pengetahuan dan kemahiran yang baru, ya, dalam kehidupan. Jadi kalau pensyarah dan guru telah merungkai kandungan itu dengan baik, yang menggunakan 3 tools, the big idea, ya, essential question, soalan penting, dan juga secara backward design, ya, dan ambil kira juga apakah kompetensi yang akan dibina kepada anak-anak tadi. Ini adalah satu plan yang mereka bentuk yang baik. Dan dalam proses merungkai kurikulum ini juga, ya, suara dan pilihan murid, ya, perlu diberi perhatian, ya, kerana dalam proses pembelajaran ini adalah apa yang mereka ingin pelajari, ya. Jadi utamakan apakah pilihan ataupun suara yang mereka ingin belajar, dan dalam proses itu, ya, guru-guru bolehlah memberikan maklum balas, kerana maklum balas ini adalah satu elemen yang penting, ya. Bagaimana proses maklum balas ini boleh membantu lagi proses pembelajaran anak-anak, ya. Sama ada pensyarah ataupun guru-guru, ya, memberikan maklum balas
iaitu feed forward, ya, sebelum lagi proses pembelajaran itu bermula, ya, dan ataupun memberikan maklum balas secara feed up, ya, dalam proses pembelajaran, dan akhirnya setelah mempelajari, ya, berikan maklum balas iaitu feedback. Dan dalam proses seterusnya kita beri ruang, ya, kepada anak-anak ini untuk laksanakan perkongsian dalam showcase, ya, supaya mereka boleh mereka bentuk semula pengalaman pembelajaran mereka, ya, kerana daripada showcase inilah, ya, mereka akan menerima maklum balas. Jadi itu adalah merupakan entry point yang pertama, ya, dalam KPPB. Okey, contohnya jika kita merungkai RMK, ya, kalau di IPG kita merungkai RMK, dan dalam RMK ada dua, iaitu pengetahuan dan juga kemahiran, yang mungkin kita tak boleh hubung kaitkan pengetahuan tersebut, ya, tapi kita boleh hubung kaitkan kemahiran saja. Dan mungkin ada kemahiran-kemahiran di dalam, contohnya dalam kursus sains, ya, yang mungkin boleh di-applykan, ya, diaplikasikan dalam mata pelajaran RBT, ya, yang ada kemahiran, ataupun dalam PJK seperti kemahiran proses, ya, kemahiran manipulatif, dan kita tak fokus kepada pengetahuan saja. Jadi kita fokus kepada kemahiran. Jadi inilah cantiknya, ya, dalam proses merungkai, ya, bila kita memberi perhatian kepada the big idea, ya, essential question dan backward design, ya, kita akan mengambil kira dua perkara, pengetahuan dan kemahiran tadi, ya, sehingga anak-anak tadi boleh membina bukan saja setakat pengetahuan fakta, ya, tapi boleh membina konsep-konsep. Dan apabila malah ditonjolkan lagi kompetensi 6C serta elemen maklum balas yang berterusan, ya, maka akan menjadi lebih baik lagi dalam mereka bentuk perancangan itu, ya. Dan di sini dalam proses merungkai juga, ya, kebiasaannya, ya, guru ataupun pensyarah ini, ya, tidak secara silo, ya, mereka akan merungkai secara bersama-sama, ya, bersama-sama untuk menyimak apakah CLO ataupun HPK, ya, ataupun standard kandungan, ya, tentukan pengetahuan dan kemahiran, ya, dan kesemuanya ini, proses ini memerlukan sokongan, ya, daripada pihak pentadbir. Jadi sekiranya pihak atasan sama-sama untuk memberikan sokongan, ya, maka proses merancang pembelajaran bermakna ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Okey, ya, seterusnya adalah entry point yang kedua, ya, iaitu kitaran inquiry kolaboratif. Okey, dalam kitaran ini, ya, kalau kita lihat, sebab itu kita tidak disaran untuk melaksanakannya secara in silo, ya, dan kita digalakkan berkolaborasi, dan kita bukanlah tidak menggalakkan untuk merungkai secara single subject, ya, tetapi maknanya bukan tidak boleh, tetapi kita menggalakkan, bagaimana kita boleh melaksanakan merungkai ini secara interdisciplinary. Disebabkan di sini kita nak memberi peluang kepada pelajar, ya, untuk mengaitkan kursus-kursus ataupun mata pelajaran yang mereka pelajari, ya, kerana ada di antara kemahiran-kemahiran itu ada hubung kait. Jadi dalam inquiry kolaboratif ini, ya, ada 4 perkara utama, ya,
iaitu yang pertama kalau kita lihat di sini adalah mentaksir atau akses, di mana di sini kita akan cuba mentaksir pelajar ataupun kita ada senarai semak untuk kita memperolehi dalam proses sebelum kita laksanakan mereka bentuk. So kita akan kumpulkan beberapa data untuk kita lakukan dalam atau kita gunakan semasa kita mereka bentuk. Dan ada protokol untuk reka bentuk pembelajaran bermakna. Dan apabila data-data ini telah terkumpul, maka pensyarah ataupun guru boleh gunakan untuk reka bentuk, dan kita lihat dekat sini ia akan menjadi lebih komprehensif, lebih luas lagi daripada perancangan itu sendiri, kerana dalam mereka bentuk ini kita menggunakan backward design, iaitu satu reka bentuk yang paling terbaik, kerana guru-guru telah meletakkan satu evidence terlebih awal yang ingin dicapai sebelum dia melaksanakan proses perancangan pengajarannya. Dan di sini apabila guru itu sendiri ataupun pensyarah jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh setiap anak-anak ataupun pelajar itu tadi, maka ia bolehlah merancang tentang strategi ataupun pengajarannya. Jadi reka bentuk ini ataupun secara backward design ini adalah satu cara yang paling terbaik, dan daripada sini juga guru-guru ataupun pensyarah akan mengumpulkan data dalam masa merancang, disebabkan perancangan itu bolehlah dilaksanakan untuk ke peringkat seterusnya, melakukan proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi bila melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran, mereka akan menjadi lebih jelas, kerana telah disusun dari segi strategi pengajaran sejajar dengan apa yang ingin dicapai. Dan setelah melaksanakan proses pengajaran, iaitu kitaran seterusnya adalah mengukur, reflect dan juga menambah baik. Pada ketika inilah elemen maklum balas adalah sangat penting, dalam bagaimana untuk memberi maklum balas sebagai feed up, sebelum aktiviti itu dilaksanakan, ataupun memberikan feed forward semasa proses pembelajaran dilaksanakan. Dan begitu juga seterusnya setelah selesai kuliah ataupun pembelajaran, berikan feedback. Dan dalam proses mengukur dan mereflect, ataupun menambah baik, ini adalah proses untuk memperbaiki lagi proses pengajaran. Dan kesemuanya ini dilakukan secara berkumpulan, berkolaboratif, dan bukan guru berseorangan, dan ia merupakan satu protokol kitaran inquiry kolaboratif. Entry point yang kedua adalah entry point berkaitan model pembelajaran murid, ataupun model pembelajaran pelajar. Kalau dilihat dalam model pembelajaran murid atau pelajar ini, pelajar akan terlibat secara bermakna, dengan mengambil kira mereka punya pilihan dan mereka punya suara. Dan mereka ini kita akan anggap, murid-murid ini atau anak-anak ini akan kita anggap sebagai rakan pembelajaran, co-designer dan juga co-learner. Dan kita lihat dalam model pembelajaran murid ini ataupun pelajar,
Okay, jadi elemen yang penting dalam model pembelajaran murid ini adalah elemen perhubungan, ya. Dan dalam elemen ini ada beberapa dimensi, iaitu ownership dan juga network, ya, iaitu membina jaringan dan jalinan. Dan di sinilah kita akan memberi ruang, ya, kepada anak-anak tadi ataupun pelajar, ya, untuk menghubungi dengan pihak-pihak luar ataupun pihak pakar, ya, semasa mereka melaksanakan pembelajaran. Justru itu penting bagi guru, ya, ataupun pensyarah untuk merancang bagaimana nak wujudkan elemen perhubungan ini semasa dalam proses merancang pembelajaran. Pensyarah ataupun guru tetapkan di peringkat merancang lagi, ya, siapakah mungkin pihak-pihak pakar yang akan dihubungi oleh para pelajar ataupun murid-murid, ya. Ini adalah untuk, ya, menggalakkan pelajar akan ada ownership, ya, kepada proses pembelajaran mereka, dan menjadi mereka lebih mahir, ya, dalam menguruskan diri mereka sendiri. Dan inilah yang kita kata bagaimana pelajar boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri, ya, control their own learning. Jadi dalam elemen inilah, ya, kita cuba bangunkan kemahiran hubungan dalam diri pelajar itu, ya, untuk menghubungi pihak-pihak luar, ya, semasa mereka bentuk menghasilkan pembelajaran, ya, ciptaan, ya. Galakkan mereka untuk mencari rakan pembelajaran. Dan seterusnya adalah elemen belajar, cara belajar. Dan dalam elemen belajar, cara belajar ini, okay, ada 3 perkara utama, ya, iaitu metakognitif, ya. Di sini kita nak menggalakkan anak-anak ni tadi ada kemahiran berfikir, ya, seperti kebat, ya, kreatif, ya. Boleh memberi gambar lembalas, ya, semasa diadakan showcase, okay. Dan di sinilah kita akan beri ruang kepada pelajar bila masa showcase untuk mereka kongsikan pengalaman pembelajaran. Dan dalam dimensi belajar, cara belajar juga ada elemen agensi, iaitu bagaimana kemampuan pelajar ni ataupun murid, ya, untuk mereka melakukan perubahan, ya, atas kapasiti mereka sendiri, ya. Dan sebab apa mereka ini adalah merupakan ejen kepada perubahan suatu ketika nanti. Dan seterusnya iaitu dimensi aspirasi. Dan di sini kalau kita lihat ada 3, ya, iaitu kita mesti utamakan juga apakah jangkaan expectation anak-anak ini, ya, dalam pembelajaran mereka, apa minat dan juga keperluan mereka. Jadi kita harus memberikan tumpuan, ya, lebih kepada mereka punya usaha, ya, berbanding dengan mereka punya kebolehan. Seterusnya adalah entry point yang keempat, ya. Dalam entry point yang keempat ini adalah entry point berkaitan model reka bentuk pembelajaran, ya. Dan model ini adalah model yang digunakan oleh guru-guru dan juga pensyarah, ya, dalam mereka bentuk pembelajaran anak-anaknya, ya, atau anak muridnya, okay. Dan dalam model reka bentuk pembelajaran ini, okay, ada 4 komponen utama. Okay, yang pertama adalah rakan pembelajaran. Dan inilah elemen yang paling powerful, ya. Sebagaimana kalau kita lihat tadi dalam model pembelajaran murid, ya, perhubungan itu adalah elemen yang utama.
Dan bagi model reka bentuk pembelajaran, rakan pembelajaran ini adalah satu elemen yang penting bagaimana kita boleh menyokong anak-anak tu tadi, pelajar ataupun murid tu tadi, untuk treat mereka sebagai co-learner, supaya mereka boleh meluaskan mereka punya network, jaringan mereka, dan mungkin mereka kita galakkan dengan pembelajaran secara maya. Sementara sekarang ini pembelajaran berlaku secara maya. Jadi di sinilah guru-guru boleh gunakan elemen dalam komponen rakan pembelajaran ini untuk mewujudkan hubungan secara maya. Dan seterusnya adalah persekitaran pembelajaran. Dalam persekitaran pembelajaran ini, seharusnya adalah satu persekitaran yang lebih fleksibel dan kondusif. Dan di sinilah kita lihat peranan yang perlu dimainkan oleh pihak peringkat atasan, seperti pengetua guru besar ataupun pengarah sendiri turun untuk sama-sama memberi sokongan, mungkin menyediakan tempat-tempat yang sesuai untuk anak-anak ni belajar, atau memberi kebenaran untuk mereka berkolaborasi dengan pihak-pihak pakar. Dan di sinilah kita kata satu bilik darjah itu tidak rigid hanya di dalam ruang lingkup 4 segi bangunan, tetapi mungkin boleh diluaskan lagi secara lebih fleksibel. Kita kata ia sebagai learning spaces. Dan di sini juga kita memberi perhatian kepada suara pelajar atau suara murid itu tadi, bagaimana cara mereka untuk mengurus emosi ataupun kognitif mereka dalam persekitaran pembelajaran. Kerana pelajar ini adalah seorang yang mungkin yang kita boleh ambil ruang dalam, contohnya dalam komponen rakan pembelajaran tadi, mereka juga adalah merupakan rakan pembelajaran kepada guru-guru. Jadi ada perkara yang mungkin kita boleh belajar daripada murid. Jadi persekitaran pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel. Dan seterusnya adalah komponen amalan pedagogi. Dan dalam komponen ini, ini memanglah satu bidang yang guru-guru dan pensyarah harus kuasai atau perlu kuasai, bagaimana untuk meningkatkan kapasiti pedagogi itu sendiri. Dan dalam KPPB ini, dalam konteks kita nak bina satu proses pembelajaran bermakna, maka guru-guru ataupun pensyarah sendiri harus mengkayakan lagi dengan strategi-strategi yang bersesuaian. Lebih-lebih lagi kalau dalam situasi sekarang ini, pandemik, apakah mungkin strategi yang paling sesuai untuk menyampaikan dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran anak-anak. Dan elemen yang keempat, komponen yang keempat adalah komponen pemanfaatan digital. Dan kita lihat aspek pemanfaatan kemudahan digital ini boleh dibugarkan lagi, dan sebab itulah dalam reka bentuk pembelajaran, guru ataupun pensyarah akan mengambil kira bagaimana sebenarnya boleh memanfaatkan digital ini dalam setiap aspek, sama ada dalam strategi yang digunakan atau bagaimana untuk mewujudkan rakan pembelajaran dalam kalangan anak-anak itu tadi. Jadi gunakanlah atau manfaatkanlah kemudahan digital ini.
Okey, untuk entry yang seterusnya, ya, iaitu entry yang ke-5 adalah 3E, ya, iaitu di mana adanya engagement, ya, enhancement dan juga extension. Dan kita tahu dalam engagement ini kita beri ruang, ya, bagaimana time on task atau co-use atau bagaimana learning goal itu boleh dicapai. Ya, maknanya kita benar-benar mengambil kira, merancang untuk adanya keterlibatan anak-anak itu dalam pembelajaran. Dan malah tingkatkan lagi, okey, ke peringkat enhancement, iaitu adanya value added dekat sini, di mana anak-anak ni tadi akan menerima atau sokongan atau adanya scaffold, ya, seperti kalau mereka kurang pasti dalam proses pembelajaran, ya, mungkin mereka akan mencari atau explore melalui YouTube, ya, ataupun forum-forum secara online. Jadi ini adalah satu cara kita rangka dalam konteks enhancement anak-anak tadi. Dan kita anjakkan lagi ke peringkat extension, ya, di mana anak-anak ini cuba untuk menggunakan teknologi secara lebih meluas. Maksudnya di sini mungkin anak-anak tadi yang telah sampai ke tahap untuk mencipta sesuatu dan ciptaannya tersebut pula telah digunakan oleh pihak di luar sana. Jadi inilah yang kita kata anak-anak ini tadi telah mula membuat sumbangan, ya, apa yang dihasilkan telah memberi manfaat kepada di luar sana, ya, secara autentik. Dan akhirnya adalah entry point yang ke-6, iaitu tentang kompetensi 6C. Ya, jadi dalam kompetensi 6C ini, ya, yang terdiri daripada sahsia, ya, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis, ya, di mana ke-6 kompetensi ini harus cuba ditonjolkan, ya, oleh guru, ya, ataupun pensyarah semasa dalam proses mereka bentuk perancangan pembelajaran lagi, ya, di mana nak letak kompetensi 6C sahsiah contohnya. Bagaimana kompetensi sahsiah ini harus dicapai oleh anak-anak tadi. Jadi dalam perancangan pembelajaran guru yang dirancang tadi, ya, tonjolkan kompetensi ini dalam strategi-strategi yang mungkin dilaksanakan. Dan tonjolkan juga, ya, bagaimana dalam setiap kompetensi 6C ini bagaimana adanya memanfaatkan kemudahan digital. Dan akhirnya sebagai rumusan, ya, iaitu proses pelaksanaan keseluruhan, ya. Kalau dilihat di sini, ya, inquiry secara kolaboratif bermaksud kita cuba untuk melibatkan penlibatan daripada semua pihak atasan, ya, sama-sama untuk memberi sokongan dan wujudkan iklim, ya. Kalau di IPG, peringkat IPG, maknanya wujudkan iklim di peringkat kampus, ya, di peringkat IPGM, ya, dan keseluruhan sistem. Begitu juga di sekolah, ya, wujudkan satu iklim, ya, di peringkat PPD, peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan peringkat sekolah. Ya, jadi sokongan itu dilakukan secara berterusan, ya, kepada proses guru mereka bentuk, ya, atau pensyarah mereka bentuk pembelajaran bermakna tersebut. Dan ini tidak lain adalah fokusnya untuk mencapai yang di tengah itu, iaitu bagaimana pembelajaran bermakna boleh dilalui oleh anak-anak itu tadi.